pakai syarak, khususnya timbalan pengurusi dan kegiatan kuasa di masjid, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya muliakan lagi dalam hati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sekali lagi berjumpa dan bertemu berkongsi ilmu dengan penceramah di kota ini, yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faiz Al-Yamani. Ini kali kedua dia datang, dan sebelum itu saya nak sampaikan salam daripada Al-Fadhil Ustaz Adli Khalid. Beliau tak dapat hadir, beliau minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan puan. Beliau berada di Kelantan masa ini. Jadi saya nak maklumkan juga, ini malam yang terakhir sebelum kita bercuti 5 hari atas arahan daripada Jabatan Kaum Islam. Baru terima siang tadi dari WhatsApp bahawa dia minta aktiviti majlis ilmu ditangguhkan selama 5 hari. Namun begitu tuan-tuan, masjid ini terbuka untuk kita memberikan solat berjemaah, dan bila-bila masa lapar atau nak singgah untuk kita solat, dipersilakan. Jadi suka saya perkenalkan yang apa ni Ustaz yang berbahagia, Ustaz Muhammad Faiz, berasal dari Kelantan dan sekarang menetap di Kerubung. Beliau adalah bekas pelajar di Tarik Hadramaut, Yaman. Suka saya nak maklumkan, beliau adalah bekas imam di salah sebuah masjid di negeri Kelantan. Sekarang ini beliau bergerak sebagai pendakwa bebas. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faiz Al-Yamani untuk menyampaikan kuliah dan juga tazkirahnya pada malam ini dengan tajuk tanda-tanda akhir zaman. Dengan segala hormatnya silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمعلمين ولمشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Terima kasih kepada pengurusi masjid yang saya muliakan, Tuan Imam dan juga Tuan Bilal, dan yang saya kasihi para hadirin sekalian, insya-Allah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran. Dengan sebenar-benar kesyukuran di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Yang mana nikmat Islam dan juga nikmat iman ini bukan kita yang cari, tapi atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, atas pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beragama Islam, hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di atas muka bumi ini. Kalau tanpa dua nikmat tersebut, nikmat-nikmat yang lain tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Kalau tanpa nikmat Islam, tanpa nikmat iman, nikmat-nikmat yang lain tidak ada harganya, tidak ada guna. Dengan adanya nikmat Islam, dengan adanya nikmat iman pada diri kita pada hari ini,
menyebabkan nikmat-nikmat yang lain pun jadi berharga, dan kita boleh bersyukur dengan nikmat-nikmat yang lain. Tanpa iman dan Islam, kita tak dapat nak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Jadi nak tunjukkan tanda syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tadi, dengan kita menguatkan diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menguatkan Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir ke majlis-majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk dalam tanda kita ingin menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan encik puan. Ini kita kena ingat, sentiasa bermain di dalam fikiran kita, dalam kehidupan kita. Kena memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat yang cukup besar, yang mana nikmat ini ramai orang tak dapat. Ramai orang tak dapat tuan-tuan dan encik puan. Umat manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ada 7 bilion. 7 bilion. Berapa ramai yang tak dapat nikmat Islam dan juga nikmat iman ini? Terlalu ramai. Hampir 6 bilion. Hampir 6 bilion umat manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini tidak mendapat nikmat Islam dan juga nikmat iman seperti yang kita dapat pada hari ini. Mana kita ni hanya baru 1 bilion lebih. Ada berapa? 1 bilion lebih sahaja umat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan 1 bilion tadi pun bercampur antara ajaran-ajaran yang tak benar, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, seperti mana Syiah. Ada yang terkeluar tapi masih lagi dikira sebagai Islam oleh mereka, orang lain lah, orang yang tak tahu. Kalau kita orang yang tahu ni, kita tak kira lah mereka sebagai orang Islam. Kalau dipotong situ lagi kurang, tak kira lagi dengan ajaran-ajaran sesat yang lain lagi. Berapa ramai sahaja yang betul-betul mendapat nikmat Islam dan juga nikmat iman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita antara 1 bilion manusia yang mendapat nikmat iman dan juga nikmat Islam tadi. Jadi wajib kita syukuri atas nikmat ini, kerana nikmat ini cukup besar. Tanpa nikmat ini tidak akan bawa kita kepada kebahagiaan di hari akhirat nanti. Mungkin kita akan bahagia di dunia, mungkin kita akan seronok di dunia tuan-tuan dan encik-puan, tapi di hari akhirat nanti tidak ada nilai pun diri kita. Tidak ada nilai. Kita kena ingat tuan-tuan dan encik-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran bagi diri kita sebenarnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekejap, lepas tu dimatikan, lepas tu tak ada dah. Tak. Kita dicipta apabila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ruh kita ditiup. Ruh ditiup ketika di dalam rahim, maka kita ni akan ada selama-lamanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma kita ni berpindah alam sahaja. Kita dah berapa kali berpindah alam. Daripada alam roh kita berpindah kepada alam rahim. Daripada alam rahim kita berpindah kepada alam dunia. Daripada alam dunia kita berpindah kepada alam barzah. Yang ni kita tak rasa lagi lah. Kita baru sampai alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam barzah kita tak rasa lagi, tapi ramai dah kawan-kawan kita yang dah rasa benda ni. Okey. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Selepas daripada alam dunia kita akan masuk kepada alam barzah. Ini orang panggil perpindahan. Daripada alam dunia kita berpindah dengan kematian. Dicabut roh kita, dicabut pada jasad kita. Yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dicabut, bukan dihilangkan, dicabut. Roh tu masih ada. Roh tu masih ada, dicabut, hanya dicabut sahaja daripada jasad kita yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan apabila jasad kita masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, maka dikembalikan ruh kita. Dikembalikan ruh kita. Kalaulah kita berbahagia di alam barzah, maka bahagialah kita insya-Allah sampai ke dalam syurga. Tetapi kalau kita binasa di alam barzah, celaka kita di alam barzah, maka celakalah kita di alam-alam yang seterusnya. Daripada alam barzah kita akan berpindah ke alam mahsyar. Daripada alam mahsyar kita akan berpindah ke alam akhirat. Di situlah akan ditentukan kita ini akan masuk ke dalam syurga ataupun akan masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, kita ini ada tempat asal kita. Tempat asal kita bukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muka bumi ini adalah semata-mata tempat persinggahan sahaja bagi kita umat manusia. Tempat asal kita di mana? Tempat asal kita adalah di dalam syurga. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat kita yang asal. Mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Allah Adam di satu tempat yang dikatakan tempat tinggal asal Nabi Allah Adam alaihissalam, iaitu di dalam syurga. Hanya kerana Nabi Allah Adam ditipu oleh iblis laknatullah, maka dia dikeluarkan daripada syurga dan dicampak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat yang dicampak ini adalah tempat yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana tempat yang tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seorang yang melakukan kesalahan, melakukan jenayah, melakukan dosa, di manakah mereka akan diletak? Pastinya mereka akan diletak di satu tempat yang tidak menyenangkan. Pastinya diletak di dalam penjara. Pastinya diletak di suatu tempat yang tidak menyeronokkan, tempat yang tidak baik, tempat yang tidak elok. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apabila dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga, maka dia dicampak ke bumi, tempat yang hina ini, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada hadis yang mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Jadi penjara sebenarnya. Kita berada di dunia ini adalah penjara, tempat kita diuji. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam dicampak ke dunia. Daripada situlah dia beranak pinak, melahirkan zuriat sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi itulah tempat asal kita, syurga. Jadi kita hari ini datang ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang bermusafir, melakukan perjalanan yang panjang untuk balik ke kampung kita. Balik ke kampung halaman kita, iaitu syurga. Jadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, jadi kita kena jalan betul-betul. Kena ikut jalan yang betul, jalan yang benar, supaya kita sampai ke kampung kita. Kita tak nak kita tersalah jalan, nanti tak sampai kampung kita, sampai tempat lain. Waliyazubillah, minta jauh. Jadi atas muka bumi ni dia ada banyak jalan. Terlalu banyak jalan, terlalu banyak pilihan jalan. Jadi jalan yang kita ingin tujui ini, mestilah kita lalui dengan berhati-hati. Dan nak pastikan jalan yang kita lalui ini adalah betul, maka kita kena ikut petunjuk yang betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini dah hantar GPS kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bermula dengan Nabi Allah Adam. Dia datang, dia tunjukkan jalan kepada kita, jalan yang benar kepada umat pada masa tersebut. Diikuti dengan Nabi Idris, diikuti dengan Nabi Nuh, sebagai orang panggil GPS, penunjuk jalan, supaya tidak tersesat. Sehinggalah sampai kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini adalah GPS kita, penunjuk jalan kita untuk kita pulang ke kampung, untuk kita kembali ke syurga Allah Subhanahu
wa ta'ala, tempat asal kita. Tapi selepas daripada kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, GPS akan hilang. Sebenarnya tidak. Okey. Al ulama warasatul anbiya, dan ulama itu adalah pewaris bagi nabi-nabi. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat meninggalkan kita 1400 tahun lepas, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita para ulama sebagai pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara." Hadis ni hadis sahih. Yang mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dua perkara tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Quran dan juga ahlil baitku. Al-Quran dan juga ahli keluargaku. Selagi mana kita ikut Al-Quran dan kita ikut ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah keturunan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kita tahu, datangnya Islam, masuknya Islam ke bumi Melayu, ke tanah Melaka pada hari ini adalah daripada ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang awal yang masukkan Islam ke bumi Melaka ini, kita tengok di satu pulau, nama pulau besar, iaitu Maqam Sultanul Arifin. Itu antara orang awal dan dia adalah ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau lihat sejarah-sejarah, banyak para habaib, para ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama Islam di sekitar Melaka sampailah ke hari ini. Jadi benarlah hadis yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, selagi mana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga ahli keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tersesat selama-lamanya, insya-Allah. Dan dalam satu hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, selama mana kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga sunnahku. Dia ada dua hadis. Satu hadis sebut kata Al-Quran dan juga ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi hadis adalah Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-dua ini adalah hadis yang sahih. Dua-dua ini adalah hadis yang sahih. Jadi insya-Allah selagi mana kita berpegang dengan dua perkara ini, insya-Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah warasatul anbiya juga. Di antara pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan mereka, boleh dikatakan 90% daripada ahli bait itu adalah para ulama. Dan kalau ada ulama-ulama daripada Bani Melayu yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, tak kiralah Tok Kenali ke Tok Selehon ke Al-Muallim, dekat sini orang panggil Al-Muallim, Al-Muallim yang ada di bumi Melaka sekalipun, apa yang pasti, walaupun mereka bukan daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mereka ambil tadi pasti melalui daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini adalah umpama GPS kepada kita, yang akan membawa kita ke jalan kebenaran, ke jalan menuju kampung halaman kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya orang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni pada hari ni, hatta orang kafir sendiri, siapa yang nak masuk syurga, siapa yang nak masuk neraka, tak ada seorang pun yang akan mengatakan dia nak masuk neraka. Pastinya semua nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Cuma adakah semua orang dapat masuk syurga? Tak. Bukan semua orang dapat masuk syurga.
Mereka yang dapat masuk syurga adalah mereka yang telah melalui jalan yang benar, jalan yang betul di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok alam ruh. Kita berada di alam ruh, tidak ada apa-apa ujian di alam ruh. Kita berada di alam rahim, tidak ada apa-apa ujian di alam rahim. Kita masuk sahaja alam dunia, inilah tempat yang kita diuji. Alam barzah, tak ada ujian di alam barzah. Alam barzah tempat sudah penentuan adakah kita ini daripada ahli syurga ataupun ahli neraka. Begitu juga dengan alam mahsyar. Dan alam akhirat itu adalah sudah mana dimasukkan kita di syurga ataupun di neraka. Jadi ada satu alam di antara dua alam tadi, di antara alam sebelum daripada tu dan selepas daripada tu, iaitu alam dunia, yang mana alam dunia inilah yang akan menjadi ujian kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita kena ingat, setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara, seindah-indah perkara, seburuk-buruk perkara, semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjalan masa walaupun satu saat melainkan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan itu adalah ujian, kesusahan itu adalah ujian, sakit itu adalah ujian, sihat itu adalah ujian, sembuh itu adalah ujian, tidak sembuh itu adalah ujian, senang itu adalah ujian, tak senang itu adalah ujian. Tidak ada satu pun yang bukan ujian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sentiasa sedar bahawa kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita. Jadi kita kena hati-hati supaya kita sedar kita sedang diuji. Apabila kita sedar kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghadapi ujian tersebut tadi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak sedar yang kita sedang diuji, maka kita akan menjawab ujian tersebut ataupun kita akan melalui ujian tersebut dalam keadaan kita menggunakan nafsu kita, tidak menggunakan iman kita. Pada masa itulah dia boleh membawa kita kepada kesesatan, insya-Allah. Kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita ni adalah umat terakhir di akhir zaman, tuan-tuan dan puan. Kita kena sedar kita semua ini adalah umat yang terakhir di akhir zaman. Kenapa kita umat yang terakhir di akhir zaman? Kenapa tak sebut kita umat akhir zaman sahaja? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara aku diutuskan dengan akhir zaman, dengan hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita dua jari. Makna jaraknya adalah dua jari sahaja. Makna kata dekatnya daripada diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat. Tapi hari ini 1442 Hijrah telah berlalu 1400 tahun daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka kita ni boleh dikatakan umat akhir zaman ataupun umat yang terakhir di akhir zaman. Sudah berlalu 1400 tahun. Jadi daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, para sahabat adalah umat akhir zaman. Para tabi'in adalah umat akhir zaman, para tabi'in adalah umat akhir zaman. Kita pada hari ini adalah umat yang terakhir di akhir zaman kerana kita sudah dekat dengan akhir zaman. Sudah terlalu dekat kita dengan akhir zaman. Kita sedar ataupun kita tidak sedar, itu atas diri kita. 1400 tahun dah sudah berlalu. Okey, 1400 tahun sudah berlalu. Jadi insya-Allah hari ini kita akan baca beberapa hadis berkenaan dengan akhir zaman. Tujuannya apa, tuan-tuan dan puan? Tujuannya adalah supaya kita tahu perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman.
Memang mungkin kita tidak dapat nak mengubah apa yang akan berlaku di akhir zaman, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh ambil pedoman perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman, dan kita boleh elakkan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita daripada perkara ni menimpa. Jadi penting juga untuk kita ambil tahu tentang perkara ni, tentang hadis-hadis akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi hadis yang pertama kita akan baca pada hari ini adalah Islam kembali asing. Hadis ni biasa kita dengar, biasa kita dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan kepada kita apa yang akan berlaku di zaman kita. Apa yang akan berlaku di zaman kita, Islam ini akan kembali asing. Apa makna asing, tuan-tuan dan encik puan? Di asalnya Islam ini, tuan-tuan dan encik puan, semasa kebangkitan Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu yang pertama di Gua Hira, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh menyebarkan agama Islam ini. Jadi tempat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah adalah di kota Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan berdakwah di kota Madinah lebih kurang 10 tahun. Jadi semasa dalam proses dakwah tersebut, Islam ini terlalu asing. Apabila orang dengar tentang Islam, orang tak kenal, orang tak tahu. Jadi penganut-penganut agama Islam pada masa tersebut sangat sedikit, minoriti. Penganut-penganut agama Islam pada masa tersebut di kalangan orang-orang yang susah, di kalangan hamba-hamba, orang yang tak ada nama, orang yang tak ada pangkat, orang yang tidak dipandang. Jadi nak kata benda ini asing pada permulaan dakwah Islam. Dan kerana dia ni asing, maka pada masa tersebut Islam ini dihina, Islam ini ditindas. Kalau kita baca sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam ditindas pada masa tersebut, bagaimana umat Islam dihina, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dihina, dan macam mana umat Islam pada masa tersebut disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bukan siksaan yang biasa, tuan-tuan dan encik-puan. Kita tak sanggup nak fikir betapa kejamnya orang kafir Quraisy lakukan pada umat Islam pada masa tersebut. Kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Bilal diikat di tengah padang pasir, diikat kaki tangannya di tengah padang pasir, lalu disebak, kemudian diletak batu besar di atas dadanya. Padang pasir ni panas, tuan-tuan dan encik-puan. Saya ni pernah belajar di Hadramaut, Yaman. Musim panas, tuan-tuan dan encik-puan, kita tak dapat jalan ni. Kalau atas simen yang kena matahari, kita tak boleh nak berjalan dengan kaki ayam. Kalau kita berjalan, tuan-tuan dan encik-puan, dengan kaki ayam, melecur kaki kita macam kita pijak bara api. Panas sangat. Pasir dia walaupun lembut, halus pasir dia, tuan-tuan dan encik-puan, kita tak boleh pijak dengan tapak kaki kita kerana panas. Dia panas negara Arab, dia tak sama panas macam negara kita. Jadi bayangkan sendiri, tuan-tuan dan encik-puan, Sayyidina Bilal dibaringkan di tengah padang pasir, dihempap dengan batu di tengah panas. Tapak kaki pun, kulit yang paling tebal kita tak tahan, ini kan pula kulit yang nipis yang ada dekat badan kita ni, tuan-tuan dan encik-puan, tak tahan. Kita tengok orang yang pertama syahid dalam Islam, Sayyidatina Sumayyah. Dia diseksa dengan berbagai siksaan oleh orang kafir Quraisy.
lalu ditombak kemaluannya sehingga dia meninggal dunia dan dia menjadi orang yang pertama syahid. Kita tengok Khabbab ditarik di atas bara api sampai padam bara api disebabkan lemak yang keluar daripada badan Khabbab. Bayangkan sendiri, ini bukan siksaan biasa. Kerana ghuraba tadi, kerana asingnya Islam pada masa tersebut. Jadi Islam ditindas, dihina oleh orang kafir Quraisy pada masa tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan kembali asing pada akhir zaman. Islam akan kembali asing. Jadi asing ni maknanya benda pelik, benda yang bukan biasa. Kalau kita tengok, aneh, pelik kalau kita tengok. Jadi adakah benda ni sudah berlaku di zaman kita, tuan-tuan dan cikgu? Hampir berlaku. Dan sudah berlaku tapi tak kuat lagi, tak teruk lagi, tuan-tuan dan cikgu. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, kalau orang tengok orang pakai orang tengah melakukan amal ibadah, orang tengah solat, orang nampak pelik. Zaman Rasulullah dulu, masa Islam mula-mula nak timbul dulu, kalau nampak orang solat, orang nampak pelik. Nampak orang perempuan tutup aurat, orang nampak pelik. Nampak orang lelaki tutup aurat, nampak pelik. Nampak orang lelaki bercakap dengan penuh beradab, dengan penuh sopan santun, nampak pelik. Nampak orang perempuan begitu pemalu sekali, nampak pelik. Nampak asing. Di zaman Rasulullah. Sebab apa? Sebab benda itu adalah di luar kebiasaan orang Arab kafir, orang kafir Quraisy pada masa tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda benda itu akan berulang. Berulang bila? Di akhir zaman. Di zaman kita ni, tuan-tuan dan cikgu. Adakah benda ni dah berulang? Ya, benda ni dah berulang. Benda ni dah berulang. Mungkin tak kuat lagi, tapi dah ada, tuan-tuan dan cikgu. Kalau kat kampung-kampung mungkin tak berlaku, tapi kalau kat bandar-bandar memang dah berlaku. Ni pengalaman saya seorang ustaz. Kita masuk ke LCC, tuan-tuan dan cikgu. Kita pakai jubah, kita pakai kupiah, orang pandang kita. Dia ni datang daripada mana ni? Maknanya benda tu pelik. Apabila kita menunjukkan syiar Islam, orang dah nampak benda tu pelik, orang dah nampak benda tu aneh. Kalau perempuan pakai purdah, okey, perempuan pakai purdah jalan-jalan dekat bandar ke, jalan-jalan dekat mana-mana tempat, orang dah pandang dah. Jadi aneh, benda ni jarang berlaku tempat kita. Sedangkan itu adalah syiar Islam. Nak cakapnya Islam ini kembali asing di akhir zaman. Hantar anak belajar ilmu agama Allah SWT, dah nampak pelik dah. Orang sekarang ni sibuk nak hantar anak, nak suruh berjaya ni di atas muka bumi Allah SWT ni. Nak suruh UPSR dapat 6A, nak suruh PT3 boleh A, penuh A. Nak suruh SPM paling kurang 9A. Tiba-tiba kita hantar anak kita belajar ilmu agama, belajar pondok. Apa kepelik? Saya guru agama, saya pernah buka madrasah. Saya tengok pandangan orang apabila ada mak ayah yang hantar anak ke madrasah. Ramai mak ayah yang pandang selit. Tu nak kata akhir zaman Islam kembali asing. Sedangkan itulah keutamaan di dalam agama kita. Yang ni tak ada ni, ilmu duniawi ni tidak ada kepentingan sebenarnya di dalam agama kita. Kita jangan risau, kita hantar anak kita belajar ilmu agama, ilmu duniawi akan datang kepada anak kita. Tak pelik benda tu. Ni pengalaman saya pernah menghafal Al-Quran. Saya pernah belajar pondok. Kawan-kawan saya yang belajar sekali dengan saya dulu, yang belajar tahfiz sekali dengan saya, yang belajar ilmu agama sekali dengan saya, yang jadi cikgu berapa ramai? Yang jadi lawyer pun ada, yang jadi engineer pun ada, yang jadi pensyarah pun ada, yang jadi doktor ada. Kawan saya sendiri. Asalnya mereka tak belajar pun sekolah rendah, sekolah menengah. Hafal Al-Quran je. Hafal Al-Quran lepas tu masuk pondok. Macam mana dia orang boleh jadi, boleh berjaya macam tu? Sebab dia ambil dunia, akhirat akan datang dengan sendirinya. Akhirat akan datang. Ambil SPM, belajar 6 bulan je boleh skor 9A. 6A, biasa. 6 bulan je belajar. Orang lain belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Belajar ilmu duniawi. SPM tak boleh skor. Sebab apa? Sebab apabila kita pilih akhirat, dunia ni akan bergolek datang kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta.
Kita sekarang bersusah payah nak hantar anak untuk belajar ilmu duniawi, tak pernah pun bersusah payah untuk hantar anak kita belajar ilmu ukhrawi. Sedangkan kita tahu yang anak kita membutuhkan, memerlukan akhirat, kerana itulah tempat kembali dia, tempat kembali kita, yang mana kita akan hidup selama-lamanya. Yang dunia ni kita akan tinggalkan. Dunia ni kita akan tinggalkan. Jadi Islam dah kembali asing pada hari ini sebenarnya. Walaupun belum ketara lagi, masih lagi pengamal-pengamal agama Islam, masih lagi orang pendakwah-pendakwah agama Islam masih ada lagi, tapi dia dah jadi asing juga. Kita perhatikan, umat Islam pada hari ini sudah dihina. Kita umat Islam pada hari ini dah dihina seperti mana dahulu. Kita tengok umat Islam hari ini ditindas di merata-rata tempat. Di Malaysia aja belum lagi, di Indonesia aja belum lagi. Kalau kita tengok di negara-negara Arab, hampir semua negara-negara Arab sudah umat Islam ditindas. Adalah beberapa negara Arab yang masih lagi terselamat, kerana dia orang dah menjadi koncu kepada geng-geng tersebut. Yang mana yang tak nak ikut geng-geng tersebut, semua dah hancur binasa, dah dihina, dah diseksa seperti mana dahulu. Jadi kita kena sedar benda ini. Kita kena sedar, janganlah kita jadikan Islam itu asing dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan 1400 tahun lepas ni, nak beri peringatan kepada kita. Jangan kita termasuk daripada golongan yang mana apabila sebut tentang Islam kita rasa pelik, kita rasa asing. Apabila sebut kata amal ibadah, pemakaian, cara hidup, belajar ilmu agama, jangan kita rasa asing. Nak hilangkan rasa asing macam mana? Kita kena amalkan agama dalam kehidupan kita. Amalkan Islam di dalam kehidupan kita. Biarlah orang lain nak kata Islam ini asing, dia nak rasa pelik dengan Islam, tapi jangan diri kita. Kena jaga benda ni tuan-tuan dan puan. Rugi kita. Takut tak dapat balik kampung lah. Tak kena dengan benda ni, tak dapat balik kampung. Balik kampung salah. Siapa nak bertanggungjawab? Kita sendiri. Kita yang pilih jalan hidup kita. Kita yang pilih jalan hidup kita. Okey? Kita kena ingat, kita hidup sekejap je atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup sekejap je, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita laluilah ujian tadi dengan betul, dengan baik, dengan hati-hati, supaya kita berjaya melalui ujian tersebut. Jawapan kepada ujian-ujian yang akan kita lalui dalam kehidupan kita ni dah ada. Allah SWT bukan dia uji kita ni, dia tak bagi kita petunjuk, pedoman. Dah bagi dengan hadirnya para rasul, dengan hadirnya para ulama, ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Cuma kita sahaja yang tak nak ikut. Kita sahaja yang rasa seronok dengan dunia ni tuan-tuan dan cikgu, sehingga kita lupa bahawa dunia ni sementara sahaja, yang mana kita akan tinggalkan dunia ni. Kita akan tinggalkan dunia ni dan kita akan kembali ke negeri kita, iaitu akhirat, ke kampung halaman kita. Cuma jangan sampai kita tersilap jalan. Nampak kalau tersilap jalan ni tuan-tuan dan cikgu, tak sampai kampung lah kita. Okey. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad darul akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu, mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa dunia ini adalah tempat yang main-main je sebenarnya. Okey? Tempat main-main, tempat senda gurau, tempat tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan anggap dunia ini adalah tempat kita. Jangan sekali-kali kita letakkan dalam hati kita bahawa dunia ini adalah tempat kita. Kena buang dunia dalam hati kita. Dunia, sebab apa? Sebab kita nak pergi satu tempat yang lebih baik daripada dunia. Tidak dapat dinilai kebaikan dia tu, keelokan dia, keindahan dia.
kecantikan dia daripada dunia. Tak dapat nak nilai. Kalau dibuka sedikit sahaja keindahan syurga ni, tawar kita tengok dunia. Tawar kita tengok dunia, tuan-tuan. InsyaAllah kita bagi laluan kepada azan isyak. InsyaAllah sekejap أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Hadis yang kedua, An Sauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila al-qas'atiha faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabati minkum wala yakzibanna Allahu fi qulubikumul wahn faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn
qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal itu kerana bilangan kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Inilah kenyataan yang kita terpaksa hadapi pada hari ini. Umat Islam pada hari ini terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, sehingga Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka pada hari ini. Kalau kita tengok semua sekali apa yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, terlalu banyak penindasan terhadap umat Islam. Terlalu banyak penindasan terhadap umat Islam berlaku di merata-rata tempat. Kenapa benda ni berlaku, tuan-tuan dan cikgu? Kerana ni dijawab dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umat Islam pada hari ini cinta dunia. Apabila sebut kata cinta dunia, tuan-tuan dan cikgu, bermakna umat Islam ini sudah meninggalkan agamanya dan memilih dunia sebagai cara hidupnya. Jadi pada masa itulah bala Allah Subhanahu wa taala menimpa umat Islam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala cabutkan di dalam hati-hati musuh mereka, yakni orang-orang kafir, kegentaran, ketakutan mereka terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala cabut. Kita kena ingat orang kafir ni, tuan-tuan dan cikgu, dia tidak pernah ingin berlaku baik kepada kita umat Islam. Mereka sentiasa merancang untuk menghancurkan Islam. Cuma pada masa dahulu, ketika umat Islam memegang tompok pemerintahan dunia, ketika zaman kegemilangan Islam, zaman Khalifah Umayyah, zaman Khalifah Abbasiyah, zaman Khalifah Utsmaniyah Turki, kita tengok zaman kegemilangan Islam. Kita sudah menakluk 2/3 dunia, tuan-tuan dan cikgu. Umat Islam pada masa tersebut sudah menakluk 2/3 dunia. Kalau tak faham, secara mudahnya, dunia ni kalau kita bagi 3, 2 tu hak Islam, masuk 2/3. Nak kata Islam ini sudah menguasai dunia. Pada masa itu semua musuh-musuh Islam gentar kepada Islam, takut kepada Islam, dan Islam pada masa tersebut tidak ada yang berani menindas. Sehingga dikisahkan, ada satu kisah yang berlaku, kalau saya tak silap ini zaman Abbasiyah, kalau saya tak silap, zaman Khalifah Abbasiyah. Ada seorang perempuan tua sedang berjalan. Ketika dia berjalan, tuan-tuan dan cikgu, dia jatuh. Dia jatuh dan orang kafir pada masa tersebut ada dekat situ. Ada beberapa orang kafir yang berada dekat situ. Apabila dia melihat perempuan Islam jatuh, lalu dia ketawa. Apabila sahaja dia ketawa, maka ada yang melaporkan kepada khalifah, dan khalifah melancarkan jihad kepada orang kafir disebabkan ketawa kerana umat Islam jatuh di hadapan mereka. Kecut perut orang kafir, datang menuntut minta maaf dengan umat Islam pada masa tersebut. Nak kata sampai tahap macam tu sekali takutnya mereka kepada kita. Kita tengok ketika kekuasaan Khalifah Utsmaniyah, orang Yahudi datang nak masuk Palestin pun tidak dibenarkan, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana kekuatan Islam pada masa tersebut.
Daripada mana datangnya kekuatan Islam, tuan-tuan dan puan? Kekuatan Islam ini datangnya daripada apabila mereka tidak ada cinta dunia. Apabila mereka takut kepada mati, pada masa itulah bantuan Allah SWT sentiasa ada pada mereka. Pada masa itulah Allah SWT bersama dengan mereka. Kita tengok para sahabat berperang dengan orang kafir. Perang yang pertama, Perang Badar. 300 tentera Islam melawan 1000 tentera kafir. Islam menang. Peperangan yang kedua, umat Islam masih lagi sedikit daripada tentera kafir. Menang. Lawan Rom, lawan Parsi, menang walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa? Kerana mereka tidak ada cinta dunia. Dan mereka berperang ini kerana mereka tak takut mati, kerana mereka nak mati. Keluar berperang tu sebab nak mati. Tak ada perasaan takut mati. Tapi pada hari ini, kita semua cinta kepada dunia, takut kepada mati. Menyebabkan kita pada hari ini ditindas. Kita pada hari ini dimain-main je oleh orang kafir. Kalau kita tengok di negara-negara Arab, di Palestin. Palestin tu kena jajah dengan Israel. Sekeliling Palestin itu semua negara Arab, betul? Daripada Jordannya, daripada Lebanannya, daripada Mesirnya, Turki, semua berada dekat tu je. Syrianya. Tapi apa mereka dapat buat? Tak ada buat apa-apa. Perang 7 hari kalau kita baca sejarah tahun 70-an. Perang 6 hari ke 7 hari. Israel boleh menang melawan tentera-tentera Islam pada masa tersebut yang bergabung beberapa negara. Israel hanya negara yang kecil. Ulama kata kalau umat Islam dekat situ bersatu padu, dia orang ludah aja. Ludah aja Palestin tu, ludah aja Israel tu, boleh mati lemas dengan ludah orang Islam saja. Ulama ibaratkan maknanya kita ni ramai tetapi tak kuat. Seperti mana ibarat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bandingkan seperti mana buih di lautan. Terlalu banyak buih di lautan tetapi apabila datang sahaja ombak berteraburanlah buih-buih tersebut. Kenapa? Kerana kita ni mencintai dunia melebihi daripada mencintai hari akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepala segala kejahatan. Ada perasaan cinta kepada dunia, dia adalah kepala segala kejahatan yang telah kita lakukan. Daripada situlah akan berlaku banyak lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Akan timbul banyak lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Bermula daripada kita mencintai dunia. Dan kita takut kepada mati. Bukti kita boleh tengok. Bukti kalau dekat negara kita betul tak umat Islam pada hari ini cinta dunia, kita boleh tengok pada hari ini. Kita boleh tengok pada hari ini. Kita tengok masjid dulu mula-mula. Tengok masjid. Berapa ramaikah orang dekat Bandar Jasin? Ada berapa? Berapa ramai yang hadir ke masjid untuk solat berjemaah? Satu. Berapa ramai orang dekat Bandar Jasin ni ada? Dan berapa ramai yang hadir ke masjid untuk datang ke majlis-majlis ini? Kita tengok. Berapa ramai? Ada berapa biji masjid? Masjid hanya penuh pada hari Jumaat saja. Okey, masjid hanya penuh pada hari Jumaat saja. Tu pun ramai lagi yang tak datang Jumaat. Tu nak kata situ dah kita boleh tengok. Betapa kecilnya, orang panggil berapa ramainya manusia pada hari ini sudah tidak lagi mencintai agama mereka, sudah menjauhi akhirat sebenarnya tanpa mereka sedari. Dan mereka bercakap seolah-olah mereka ini adalah orang yang mencintai akhirat. Duduk kedai kopi gedung cakap tentang akhirat. Sebenarnya tidak. Sebab bukan hanya dengan bercakap tetapi melalui tindakan kita. Kita kena sedar benda ni, kita ini adalah umat akhir zaman. Kalau kita tak sedar tuan-tuan dan cikgu, maka kita akan terus hanyut, terus lari jauh daripada jalan kebenaran. Tak jumpa jalan balik takut nanti. Takut dah hanyut jauh sangat, tak jumpa jalan balik. Tak jumpa jalan balik, tak boleh balik kampung. Tak boleh balik kampung. Kita tengok dekat madrasah, tuan-tuan dan cikgu, sekolah-sekolah agama. Dekat Jasin ni banyak juga saya dengar sekolah-sekolah
madrasah tahfiz ada, madrasah. Tapi kita pergi tanya dekat mudir madrasah tersebut, berapa ramai orang Jasin belajar kat madrasah ni? Kita boleh tahu. Kalau tak seorang, 2 orang. Yang lain semua datang daripada luar. Boleh tanya. Itu yang berlaku hakikat. Kita rasa hina. Jangan sekali-kali kita rasa hina orang masuk madrasah. Nanti Allah SWT hina kita sehina-hinanya di atas muka bumi dan hina kita di hari akhirat. Itu adalah tempat lahirnya para ulama. Itu adalah tempat yang kita nak panggil solat jenazah kita nanti. Itu adalah tempat yang mana-mana pelajar-pelajar situlah yang akan bawa agama ni di atas muka bumi Allah SWT. Kita tak nak hantar anak kita, kita sendiri pun tak nak belajar, jangan kita hina. Tapi ada setengah orang dalam hati dia rasa hina. Nampak signboard sekolah tahfiz, sekolah tahfiz, dia rasa hina. Hinalah dia di hadapan Allah SWT. Nampak madrasah, nampak pondok, pondok, dia nampak macam sarkis. Ada. Tapi jangan ada dalam hati kita. Nanti kita dihina oleh Allah SWT. Kalau tak nak hantar anak apa, memang itu adalah kesalahan. Orang yang tak hantar anak belajar ilmu agama ini, antara dosa besar yang dia pernah buat. Dosa besar. Jangan kita rasa kita dah hadir ke masjid, kita dah berada dalam kuliah ilmu agama Allah SWT, anak kita tak pernah kita hantar belajar agama, kita sedang melakukan dosa besar dengan Allah SWT. Sebab itu adalah amanah kita. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pengembala dan kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu gembalakan. Kita kena ingat. Kita dah jalankan amanah kita ke? Belum lagi. Kita dah jalankan tanggungjawab kita ke? Belum lagi. Apakah amanah dan tanggungjawab kita? Bukan nak suruh anak berjaya di dunia, tak. Nak suruh anak ni kenal Allah SWT. Nak suruh anak ni boleh beribadah kepada Allah SWT. Nak suruh anak ni boleh berdakwah di jalan Allah SWT. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budullah. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada aku semata-mata. Jadi kita dah ada anak, Allah SWT bagi rezeki kepada kita. Allah SWT dah bagi amanah tersebut, jalankan amanah kita. Biar anak kita kenal Allah SWT. Biar anak kita boleh beribadah kepada Allah SWT. Ada di kalangan kita anak solat pun tak reti, solat pun tak pandai. Macam mana kita nak jawab dengan Allah SWT? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, suruhlah anak kamu solat ketika dia berumur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum solat ketika dia berumur 10 tahun. Jadi nak suruh sini kena ajar. Kena ajar cara solat. Kena ajar dia siapa dia yang dia nak sembah ketika solat. Kena ajar dia cara nak menjadikan solat itu lebih baik lagi. Situ dah ada ilmu usuluddin, fiqh dan tasawuf dalam solat ni. Maknanya didikan ilmu agama anak ni kena dia ajar ketika dia berumur 7 tahun lagi. Tuan-tuan puan. Kita kena ingat, kita adalah sebenarnya penyumbang kepada ramainya orang jahil pada hari ini. Kadang-kadang kita tak sedar kita mewarisi kejahilan. Kita dah jahil. Kita dah tak belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab mak ayah kita tak hantar kita belajar ilmu agama. Kita dah jahil, tuan-tuan dan puan. Kemudian anak kita tak didik pula dengan ilmu agama, maka kita mewarisi kejahilan kita kepada anak kita. Maka kita ni mungkin boleh tahan sikitlah, ada sikit ilmu agama, anak kita lagi hancur. Lepas tu anak kita yang dah hancur tadi, dia dapat anak, dia pun tidak akan mewarisi ilmu agama kepada anak dia sebab benda tu tak ada pada diri dia, maka dia akan mewarisi kejahilan dia. Maka makin jauhlah umat Islam itu dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan makin sesatlah umat Islam, makin ramailah umat Islam yang cinta pada dunia, yang takut kepada mati, yang menyumbang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyumbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tarik bantuan dia kepada umat Islam. Jadi kita dah baca, kita dah dengar beberapa hadis tentang hadis akhir zaman. Moga kita ambil iktibar tentang perkara ni. Dan kita jangan jadikan keluarga kita daripada salah satu daripada penyumbang kepada kejahilan umat pada hari ini, kepada murka Allah pada hari ini. Kita bukan termasuk daripada salah satu daripada golongan tersebut, insya-Allah. Jadi sebagai penutup, di akhir zaman ini tuan-tuan dan encik-puan, kita dah tak ada masa untuk bersukaria, untuk berseronok, untuk apa ni yang panggil nak cari dunia. Sebenarnya di akhir zaman ini kita dah tengok pada tahun 2020 dah hadir satu fitnah COVID-19. Saya pernah cerita tentang COVID-19.
COVID-19 ni dia fitnah. Dia memang satu penyakit dan dia juga adalah fitnah. Tidak ada penyakit lain yang ganggu amal ibadah kita sebelum daripada ni. Tapi COVID-19 ni dia dah ganggu amal ibadah kita. Nak solat pun tak boleh. Ni 5 hari tak boleh kuliah. Betul Tok Bilal? Tok Imam? 5 hari tak boleh kuliah lepas daripada ni. Dia ganggu. Tak boleh nak pergi haji, tak boleh nak pergi umrah. Tak boleh nak solat Jumaat. Solat kena jarak-jarak, tak boleh nak bersalaman. Macam-macam amal ibadah yang dia ganggu kita. Sebelum daripada ni tak ada pun tuan-tuan dan cikguan. Tak ada penyakit yang mengganggu amal ibadah kita. Sebelum daripada ni datang COVID-19 dia ganggu amal ibadah kita. Jadi SOP kena terus ikut lah. Kalau tak ikut SOP nanti jadi salah. Kena denda. Okay, SOP kita kena ikut. Cuma nak ceritanya benda ni adalah fitnah sebenarnya. Fitnah termasuk dalam fitnah akhir zaman. Cuma kita sedar ataupun tak sedar. Para ulama dah sebut ini adalah fitnah. Ada seorang ulama menyebut, dia kata fitnah ini disedari oleh ulama ketika dia berlaku. Apabila fitnah sedang berlaku, ulama sedar tentang perkara itu. Tetapi orang jahil, orang awam dia tak sedar itu adalah fitnah, melainkan selepas fitnah itu dah berlalu pergi. Sekarang ni orang ulama kata ini adalah fitnah. Jadi apabila sebut kata fitnah, dia pun termasuk dalam fitnah akhir zaman. Kita sedar ataupun kita tidak sedar. Jadi dengan COVID-19 ini satu dunia huru-hara tuan-tuan dan cikguan. Satu dunia huru-hara, tak datang Dajjal lagi. Dengan COVID-19 ini dah berapa ramai orang tinggal masjid. Dengan COVID-19 ini dah berapa ramai orang tinggal amal ibadah. Dengan COVID-19 ini berapa ramai orang dah tak kisah tentang agama. Tak datang Dajjal lagi. Dajjal datang lagi teruk daripada ni tuan-tuan dan cikguan. Benda ni pun kalau kita tak boleh nak handle, jangan harap kita boleh handle fitnah yang lebih besar yang akan datang melanda kita tak lama lagi. Kita jangan ingat tahun 2021 ni akan jadi lebih baik. Wallahu alam. Kita ni berada dunia akhir zaman. Dah makin banyak fitnah-fitnah yang akan timbul. Sebab itulah buat masa sekarang ni kita dah tak ada masa sebenarnya untuk cari dunia, untuk apa yang nak fikir tentang dunia. Kalau ada anak fikir hantar belajar ilmu agama. Tak payah nak fikir pasal UPSR, SPM ke apa, tak payah nak fikir benda tu. Benda tu setakat atas dunia ni. Kita pun tak tahu bila apa lagi akan berlaku. Tak tahu apa lagi akan berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi persiapan kita tuan-tuan dan cikguan. Persiapan kita antaranya adalah tuan-tuan dan cikguan, yang pertama sekali kena belajar ilmu agama. Datang ke majlis-majlis ilmu tuan-tuan dan cikguan. Dekatkan diri dengan para ulama, dekatkan diri dengan ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tindakan pertama kita. Kerana mereka yang boleh menyelamatkan kita. Ahli bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Yang kedua tuan-tuan dan cikguan, banyakkan berdoa kepada Allah, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, banyakkan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan membaca surah Kahfi setiap hari tuan-tuan dan cikguan. Surah Kahfi baca tiap-tiap hari daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Daripada ayat 10 pertama dan 10 yang terakhir. Tiap-tiap hari baca. Tiap-tiap hari Jumaat baca surah Kahfi daripada ayat pertama sampai habis. Setiap hari Jumaat. Amalkan benda ni kalau nak selamat di akhir zaman. Dan insya-Allah kita akan selamat. Kalau kita masih duduk relax, buat tak tahu lagi, duk main telefon lagi, duk sibuk cari dunia, anak pun kita tak kisah. Belajar ilmu agama, mana anak ni tak tahu tentang ilmu agama, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita sendiri pun ada yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rugi. Kita akan terus hanyut, terus sesat, tak jumpa jalan balik, tak dapat balik kampung. Tak dapat balik kampung. Wallahu alam. 2021 ni apa lagi nak datang? Wallahu alam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Kayak coronavirus, tengok dah ada mutasi-mutasi baru. Mana dah ada virus baru, dia mana ni? Dia berubah. Wallahu alam apa yang akan berlaku. Okey? Jadi kita hati-hati Kita ambil peringatan. Masa inilah kita nak baiki diri kita selagi mana kita masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni untuk kita
cari bekal akhirat kita untuk jadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita tak sempat dah. Jangan sampai kita tak sempat, kita akan menyesal tuan-tuan dan puan. Kalau menyesal ni di akhir-akhir ni tak ada guna dah tuan-tuan dan puan. Tak ada guna dah insya-Allah. Jadi saya rasa insya-Allah setakat ni dahulu. Itu adalah peringatan untuk diri saya sendiri. Bukan nak beringat kepada tuan-tuan dan cik puan juga, tetapi lebih kepada peringatan untuk diri sendiri bahawa kita ni sekarang umat akhir zaman, kita akan tempuhi semua perkara-perkara ni insya-Allah. Jadi moga-moga sama-sama kita ambil iktibar, sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik lagi insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kita sampaikan apa yang kita dengar, yang kita belajar pada hari ini kepada lebih ramai lagi orang di luar sana, kepada anak isteri kita, kepada jiran tetangga kita, adik-beradik kita, biar dia orang sedar, dia orang tahu tentang perkara ni. Masing-masing kita beri peringatan kepada mereka supaya masing-masing kita ambil alert dengan perkara ni dan kita sama-sama berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik wa ala ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kami.